Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Subhanallah, alhamdulillah. Diberi tajuk tentang kelebihan solat duha. Solat duha. Buat tak solat duha? Setiap tahun ke, setiap bulan ke, setiap hari? Masya-Allah. Smart Labu kena wajib ke solat duha? Pilihan. Ini muka-muka solat duha tak ni? InsyaAllah. Tengok juga belah sini. Ustazah dulu sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan. Sekolah Muhammadi Puai. Orang kata Kelantan cakap. Suasana di sana masa Ustazah belajar lah. Bila waktu rehat, kita ada berapa minit waktu rehat? 30 minit, setengah jam kan? Kamu berebut beratur kat kantin ke kamu berebut nak pergi ke surau masa tu? Dua-dua. Masya Allah, bagus. Subhanallah. Calon suami soleh tu. Allahu Akbar. Allah. Okey. Kamu belajar lagi. Subhanallah. Dalam tempoh kamu belajar, yang paling utama adalah hati. Betul kan? Hati kalau kotor, ilmu tak masuk. Sebab kita tahu ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk dalam hati yang bermaksiat ataupun hati yang kotor. Masya Allah. Sebab itu perlu melazimi. Kalau suasana sekolah ustazah dulu, waktu rehat, bila bunyi je loceng, beramai-ramai, ramai akan menuju ke surau untuk solat duha, lepas tu baru pergi makan. Tapi kalau nampak ramai sangat, pandai-pandailah sama ada sebelum ataupun selepas makan. Tapi sebenarnya cukup Allah bagi masa 30 minit itu kalau kita manfaatkan untuk makan dan juga solat duha. Allahu Akbar. Antara kehebatan ibu-ibu para jemaah sekalian, solat duha ni waktunya adalah waktu manusia sangat sibuk. Paling sibuk iaitu waktu pagi. Nak ngemas masa tu lah, nak pergi pasar masa tu lah, nak kojor masa tu lah, betul kan? Nak jemur kain lah, apa-apa. Urusan waktu pagi ni. Bayangkan ya, betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Allah melihat kita sedang sibuk buat urusan dunia, bangun tidur kan, tengok dunia, celek tengok dunia. Dalam keadaan kita sibuk buat urusan dunia, kita berputus sekejap dengan dunia, bertemu dengan pemilik dunia. Siapa? Allah yang Malik, iaitu Allah yang Maha memiliki. Jumpa raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai mana orang yang tengah sibuk ni, walaupun 5 minit je solat duha, tapi tak buat. Tak kuat untuk buat. Sebab apa? Ketika itu kita bekerja-kerja untuk menguruskan daripada satu urusan ke satu urusan. Tetapi tiba-tiba kita berhenti sekejap, kita pergi ambil wuduk, jumpa dengan Allah yang maha menguruskan semuanya. Iaitu Allah ya Barik, Allah yang maha menguruskan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ustazah akan mula dulu bab solat duha ni, memahami apakah maksud perkataan duha. Okey, anak-anak Smart Labu ni, kamu pelajar cemerlang betul tak? Kalau ustazah lah bila dengar Smart Labu, budak-budak cerdik tu. Kamu cerdik tak? Alhamdulillah cerdik. Apa maksud duha? Allah, tiba-tiba tunduk kan? Tiba-tiba tawaduk warak je. Kita sebut solat duha, waktu duha. Apa maksud duha? Pagi. Subhanallah. Tepukan gemuruh. Ya, waktu duha maksud dia adalah waktu pagi hari ataupun waktu sinar matahari keluar. Bermula daripada pukul berapa waktu duha? Lebih kurang 15 minit selepas waktu syuruk. Syuruk sekarang habis pukul berapa? Habis subuh? Subuh tamat pukul berapa sekarang? 6:56. Oh, ada situ
Tak payah tepuk lah. Okey, maksudnya waktu duha kita dah boleh solat lebih kurang dalam pukul 7 suku sekarang. 15 minit ke 20 minit. Paling selamat tunggu 20 minit selepas. Maksudnya habis waktu syuruk lebih kurang dalam pukul 7, waktu subuh habis. Jadi kita boleh mula solat duha start pukul 7.20. Bila berakhir solat duha? Okey, waktu duha bermula 10 minit 20 minit selepas subuh habis, berakhir sebelum waktu zuhur. Pendapat pertama mengatakan sebelum habis waktu zuhur, 10 minit sebelum zuhur boleh solat duha lagi. Tetapi yang paling selamat lebih kurang dalam pukul 12. Sebelum pukul 12 itu adalah tempoh yang paling selamat untuk solat duha. Dan paling afdal adalah dalam tengah-tengah pukul 10. Itu paling afdal. Sebab apa paling afdal tengah-tengah? Paling susah nak solat di tengah tu. Sebab apa? Kita kan ibu-ibu sekalian, makcik-makcik, lepas solat subuh duduk atas jadah lagi kan? Zikir, kalau duduk kat masjid niat iktikaf, kita masuk masjid ni dah niat iktikaf belum? Betul dah? Okey, siapa yang belum niat, sama-sama kita niat daripada awal program ni, mungkin sampai tengah hari, sampai petang kita dapat pahala iktikaf. Sambung sampai malam program ni kan? Acik-acik balik masak tak ni? Balik masak ya? Jangan sebab datang oleh masjid, riau sekampung, bergaduh ke rumah. Kan? Sebab satu hari tak balik. Tapi niat iktikaf sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriktikaf satu hari. Ini satu hari ya. Maksudnya mungkin kita ada keluar dengan urusan yang penting, lepas tu kita sambung lagi niat iktikaf. Macam mana niat iktikaf? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ataupun bahasa kita kan niat iktikaf kerana Allah dah. Barang siapa yang beriktikaf di rumah Allah satu hari, Allah akan membina, dibina baginya parit yang menghalang, 3 parit yang menghalang dia dengan neraka. Dia akan dijarakkan Allah daripada neraka Allah 3 parit. Kita pun bayang, kecil bona parit kan? Parit boleh lompat je, betul? Tetapi saiz parit ini dijelaskan dalam hadis ini, satu parit menyamai antara timur dan barat. Maksudnya hujung dunia ke hujung dunia. Jauh tak tu? Maksudnya bila kita niat iktikaf, subhanallah, insya-Allah Allah akan bina parit, 3 parit kita menjauhi neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap parit saiznya adalah daripada timur ke barat. Baiklah, bila kita tengok tadi, waktu duha adalah bermula daripada 10 minit 20 minit selepas subuh, kemudian berakhir sebelum zuhur, dan paling afdal di tengah-tengah, sebab tengah-tengah paling susah. Saya sebut tadi dekat ibu-ibu sekalian, lepas subuh kita tunggu, lepas tu kita solat terus, perkara tu tak susah sangat. Betul ke tidak? Sebab itu kita terus kekal dalam kais mayang, sebab tunggu lagi 15 minit lepas subuh, lepas tu terus nak solat. Yang paling susah kalau kita dah pun start buat kerja rumah, dah start menyapu, dah start keluar, dah start masak, tiba-tiba nak berhenti, tu paling payah. Sebab itu nilaian ibadah makin sukar untuk melakukannya, makin tinggi nilaian dia, afdal dia. Makin payah, makin banyak pahala. Kadang-kadang bila dah nak buat tengah tu, dah start kojoh, langsung tak buat. Betul kan? Jadi kita bimbang kita tak buat tu, maka kita buatlah di awal tadi. Tak apalah kalau kita tak ambil waktu, afdal sekalipun. Masya Allah. Sama juga orang kerja pejabat kan, Ustazah Tuti. Kalau kita kerja pejabat, tak buat pagi tu, susah dah nak buat tengah. Biasanya daripada rumah kita ambil wuduk, sampai dekat pejabat, kita pun buat salat duha siap-siap. Tapi kalau start kerja dulu, pukul 10, pukul tengah-tengah, pukul 9, pukul 10 baru nak buat, sangat payah. Masya Allah. Sebab ketika itu kita sudah pun tenggelam dalam kesibukan. Kamu sekolah start pukul berapa kelas? 7.30. Maksudnya kalau kamu nak solat duha 7.20 sempat. Betul kan? Sempat sekarang ni sebab subuh awal. Okey, seterusnya bagaimana tata cara solat duha sebelum masuk kelebihan ni? Boleh tak ni? Boleh.
Tata cara solat duha kita tahu paling sikit 2 rakaat. Tadi kan solat duha 2 rakaat. Dan yang paling banyak berapa rakaat? Berapa? 12 rakaat. Membawa maksud kita boleh solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, lagi 10 dan juga 12 rakaat. Siapa yang pernah buat 12 rakaat? Gelak acik ha. Hajar-hajar sekalian dah hidup berapa lama dah? Dah lama hidup kan? Dah banyak nikmat Allah bagi kan? Nak solat 12 rakaat sangat susah, betul kan? Yang bertanya pun sama. Ustazah Tuti pun sama kan? 2 rakaat paling tinggi mungkin kita pernah solat 4. 6 pun susah nak capai. Tetapi di sana ada satu fadilat yang sangat besar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat duha 12 rakaat akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak baca hadis ini, saya cari dulu, takhrij dulu, akhirnya saya jumpa perbincangan tentang kedudukan hadis ini sebab besar ni ganjaran ni. Siapa yang solat duha 12 rakaat maka akan dibina baginya istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita belum mati, kita belum pindah alam lagi, kita belum lagi akan dihisap, tetapi dengan kita melakukan solat sunat duha 12 rakaat akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kurniaan yang sangat besar, yang sangat hebat. Kita tak tahu betapa besarnya, indahnya istana tu. Lalu bila saya buka wilayah Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri, perbincangan ada tentang Bayan Linas tentang kedudukan hadis ni. Ada yang mengatakan sahih, ada mengatakan dhaif. Tetapi yang dhaif pun boleh naik kepada hasan, ada hujah-hujahnya. Maka di sana boleh kita beramal dengan hadis ini. Namun kita harus ingat, kena ingat bila kita beramal sesuatu, nak sesuatu, maka kita kena ingat tujuan kita beramal solat duha. Sebab Ustazah akan bacakan fadilat-fadilat, sebab tajuk kita hari ini kelebihan solat duha. Jadi kena fokus kepada kelebihan-kelebihan. Sebelum kita sebut tentang kelebihan solat duha, kita kena faham kalau kita solat kerana nak sesuatu itu, ia ada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Kena jelas unsur-unsur mensyirikkan Allah. Sebab apa? Sebab kita solat bukan kerana Allah, tetapi kerana hadiah yang Allah nak beri. Allah boleh beri saja. Allah yang maha kaya, Allah yang ghani, yang mughni. Betul kan? Orang kafir kalau berusaha pun, orang musyrik kalau berusaha pun akan dapat. Orang bukan Islam adik-adik, kalau dia belajar sungguh-sungguh, dia cemerlang juga. Orang bukan Islam, anak-anak ustazah sekalian, kalau dia berusaha nak jadi kaya, akhirnya Allah yang ghani yang muni beri kekayaan. Walaupun orang tu tak solat, tapi dia belajar sungguh-sungguh, dia tetap dapat cemerlang. Sebab apa? Allah memberi, ada ketikanya Allah memberi dalam keadaan dengan murkanya. Ada Allah memberi dalam keadaan kasih sayangnya, dengan pengampunannya dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi umpama macam ni lah, Ustazah nak pergi rumah Ustazah Tuti. Ustazah telefon Ustazah Tuti. Ustazah nak jalan ke rumah ni, boleh tak? Tapi dalam hati Ustazah bukan nak pergi silaturahim sangat. Ustazah ada nak jual produk kesihatan. Adalah produk apa-apa. Sekarang ni kamu rasa Ustazah nak pergi jumpa, berjalan kat rumah Ustazah Tuti ni sebab nak jual produk ke sebab silaturahim? Cik-cik biasa buat kan? Sebab nak jual produk tu yang besar. Kalau tak ada nak telefon nak pergi berjalan saja-saja. Ustazah Tuti tak tahu apa-apa, dia pun siap masak lah seronok. Kita sampai makan kejap, borak-borak kejap, dah buka dah. Ni ada bawa produk ni, memang bagus ni, gini-gini. Cakap dekat Ustazah Tuti nak berjalan saja, nak silaturahim, tapi Ustazah ada sebab lain, ada kepentingan lain. Dan itu lebih besar bagi diri dalam hati tu.
Sebab itu bila kita nak solat duha, kita nak istighfar, kita nak selawat, kalau bukan betul-betul kerana Allah, kita bimbang ada unsur mensyirikkan Allah. Kita tak sedar benda tu sangat halus. Sebab itu saya pernah dengar ceramah Dr. Zulkifli, masuk ceramah-ceramah guru-guru sebagainya. Berhati-hati hari ini bila kita dihidangkan dengan apa-apa ibadah kita mesti ada fakta sains. Solat dari sudut sains dapat gini-gini, puasa dari sudut sains dapat macam ni, amalkan macam ni, istighfar gini-gini dapat ni. Boleh untuk menggalakkan kita ibadah, tetapi berhati-hati, jangan jadikan itu tujuan utama. Ramai mana orang solat duha, tujuan utama dia bukan nak dekat dengan Allah, tetapi nak dekat dengan rizki Allah. Dia solat duha sebab nak cemerlang PT3. Habis exam PT3, dia dah tak solat duha. Sementara nak tunggu result esok, sebulan, pulun solat duha. Buat jaga. Dah keluar result, tinggal solat. Itu buktinya, kalau kita nak nilai, kita sebenarnya buat ibadah sebab harapkan sesuatu ataupun kerana Allah. Kalau betul kerana Allah, kita dah dapat pun sesuatu tu, kita masih teruskan lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi solat duha tadi tu 2 rakaat sampai 12 rakaat yang paling banyak. Siapa yang mampu solat duha 12 rakaat akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah istana di syurga. Ibu-ibu sekalian, makcik-makcik sekalian, kita dah hidup 60 tahun. Makcik-makcik lah, ada yang 60, ada 70 tahun. Sekurang-kurangnya buatlah sekali solat duha 12 rakaat. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sebelum tu nak sebut juga bacaan dalam solat duha sebab cerita juga tata cara. Solat duha biasanya kita dengar, kita berdiri macam biasa, adik-adik sekalian. Lepas tu baca apa dulu? Okey, baca niat dulu. Betul lah, dah angkat takbiratul ihram, niat solat duha. Tak sebut dalam bahasa Arab pun tak apa ibu-ibu sekalian. Bahasa Melayu pun tak apa, lafaz sebelum solat. Kan saja solat duha 2 rakaat kerana Allah. Kita pun angkat takbiratul ihram wajib lintasan. Lintasan pun yang wajibnya sunat duha. Solat sunat duha. Maksudnya sunat duha automatik 2 rakaat. Lintasan simple saja dalam hati. Nak membezakan ia bukan solat fardu dan sunat apa? Sunat duha. Duha automatik 2 rakaat. Tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Okey, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Betul tak? Okey, lepas Al-Fatihah, Wadduha dulu ke Wasyams dulu? Okey, sebab apa Wasyams dulu? Antara sunatnya, kedudukan dalam bacaan solat kita kan, rakaat pertama baca surah lebih panjang, rakaat kedua surah lebih pendek. Kalau rakaat pertama baca surah An-Nas, rakaat kedua baca Qul Huwallah. Tapi tak ada masalah pun. Tapi itu antara seni ataupun perhiasan sunat hayat dalam solat. Okey, jadi kita baca surah Wasyamsi wa duhaha, surah Asy-Syams, matahari terbit. Okey, kemudian rakaat kedua baca surah apa? Surah Wadduha. Masya-Allah. Perkataan duha ni ada dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Bukan 2 surah ni saja. Tapi Ustazah nak ceritakan sedikit tentang sabab nuzul surah Ad-Duha. Boleh tak baca sama-sama dulu? Okey, puan-puan haja-haja sekalian, baca dengan suara yang kuat ya. Okey, sama-sama kita baca. Ustazah nak, siapa ini? Adik Tafiz hafal surah Wadduha? Hafal. Okey, boleh tak Ustazah nak seorang baca surah Wadduha kat sini? Boleh masuk sama-sama live Ustazah ni. Ada ribu-ribu orang akan tengok. Okey, bagi cadangan nama? Boleh? Tak boleh, okey. Adik Tafiz seorang? Okey. Ustazah ada hadiah ni. Lepas ni jumpa Ustazah ya. Ada hadiah Ustazah nak bagi. Subhanallah. Dia bangun sendiri. Tepukan gemuruh. Masya Allah. Okey. Ustazah sebut takbir. Kemudian kamu takbir ya. Okey. Takbir. Buat gaya. Takbir. Allahu Akbar. Slow sangat. Okey, semangat sikit. Kamu ni orang lelaki ni. Tunjukkan sikit kelakian kamu. Kena semangat. Okey. Takbir. Allahu Akbar.
Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey. Nama siapa? Ahmad Said. Ahmad Said. Masya Allah. Apa maksud Said? Apa maksud Ahmad? Ahmad, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, betul tak? Dan Allah sendiri ada memanggil nama Rasulullah dengan panggilan Ahmad. Masya Allah, Allahu Akbar. Said maksudnya bahagia. Yang terpuji, yang bahagia. Masya Allah. Sekarang bahagia tak ni? Bahagia tak? Tak tahu. Masya Allah, Ahmad Said. Tengok Ahmad Said pun dah rasa bahagia dah. Allahu Akbar. Berapa umur? 11 tahun. Orang mana? Orang Seremban Negeri Sembilan. Ni mak ayah dia tengok ni, insya-Allah, subhanallah. Okey, sekarang ni Ahmad saya akan memimpin bacaan surah Duha, dan kita semua baca dengan suara yang kuat dan bersemangat. Boleh? Boleh ke boleh? Are you ready? Yes, I'm ready. Okey, silakan Ahmad Said. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Ahmad Said, nanti sebelum Ustazah balik jumpa Ustazah ya. Ada hadiah. Masya Allah. Tafadhal. Terima kasih. Alhamdulillah. Takbir. Tasbih. Tahmid. Tahlil. Subhanallah. Alhamdulillah. Maksudnya tak lena lagi lah tu ya. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa Ustazah pilih surah Wadduha? Ustazah nak sebut sikit sebab nuzul surah Wadduha. Surah ada banyak sebenarnya riwayat-riwayat menceritakan tentang sebab turunnya surah Duha. Antaranya ada ketika Rasulullah sakit, tak sihat, kurang sihat sehingga Rasulullah tertinggal solat tahajud. Wallahu alam benar atau tidak, sahih ataupun tidak. Salah satu daripada pendapat mengatakan Rasulullah tertinggal. Ada yang kata sehingga 2 malam. Wallahu alam. Akhirnya sebabkan itu maka malaikat Jibril tak datang beberapa hari. Ada yang kata tak datang dan beberapa hari, ada kata beberapa minggu, ada pula yang mengatakan berbulan-bulan. Malaikat Jibril tidak datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kan anak-anak sekalian, malaikat Jibril ni adalah utusan Allah untuk turunkan wahyu. Maksudnya Allah berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat sesuatu daripada Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Kita tahu tugas malaikat Jibril, ketua malaikat adalah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berhubung dengan manusia guna apa? Guna SMS ataupun guna telefon lah, WhatsApp dan sebagainya. Kan? Bayangkan ya ibu-ibu sekalian, ada telefon tak? Ada makcik-makcik ni. Banyak WhatsApp dengan suami ke dengan kawan? Dengan suami, Masya Allah. Yolah tu, mari kita cek telefon dia. Okey, contoh. Kan, contohnya, kamu ada telefon, kamu pergi tempat yang jauh. Lepas tu kamu cuba hubungi mak kamu. Tak dapat. Telefon tak angkat. Lepas tu mesej tak balas. Kamu tunggu sampai tengah hari. Telefon tadi tak angkat, sekarang tak dapat langsung. Mesej tak terima. Kamu mula risau tak? Mula risau.
Tunggu sampai malam, tak ada khabar berita juga. Cuba pula hubungi ayah, pun sama. Kenapa mak ayah ni dua-dua tak boleh hubungi ni? Lepas tu cubalah telefon adik-beradik. Adik-beradik pun cakap. Menangis lagi. Balik. Kamu mungkin akan minta kebenaran pada warden. Ustaz, saya tak tahu, saya dah tak senang hati, saya tak boleh tidur, saya tak boleh kontak mak ayah saya tak tahu macam mana. Walaupun jauh, kamu sanggup balik. Betul ke tidak? Sebab ada risau ni. Sebab semua orang tak tahu, kena balik nak tahu cerita apa yang berlaku ni. Itu baru 1 hari. Rasulullah SAW beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan 4 bulan, ada kata 6 bulan. Dan keadaan Rasulullah ketika itu tak tentu arah. Naik turun bukit menunggu, wahai Jibril, di mana kamu? Kenapa kamu tidak ada hantar apa-apa wahyu? Kemudian orang musyrik kata apa pada Nabi Muhammad SAW? Orang musyrik kata, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah ditinggalkan oleh kawan dia. Kawan dia maksudnya Jibril. Muhammad telah pun dibenci. Muhammad telah menjadi orang manusia biasa, tak jadi lagi Nabi. Semua orang menghina, mencerca Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan kesedihan Nabi Muhammad ketika ini lebih daripada sedih kematian anaknya yang dicintai, iaitu Ibrahim. Kan salah seorang nama anak Nabi Muhammad kita ada namanya Ibrahim. Lebih sedih daripada kematian anak, sebab terputus hubungan dengan Allah. Nabi Muhammad masa itu fikir, adakah Allah telah pun meninggalkan? Adakah Jibril tak akan datang lagi? Adakah aku bukan seorang Nabi lagi? Apa? Dengan orang keliling cakap macam-macam. Masya Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril setelah sekian lama wahyu tak turun. Lalu turunlah surah Wadduha. Pernah tak dalam hidup kita, anak-anak sekalian, kita rasa orang tak sayang kita? Pernah tak? Pernah tak rasa mak ayah tak sayang? Pernah rasa macam tu? Alah, sedih lah pula. Pernah tak rasa kawan-kawan tak suka? Pernah. Ada kawan ejek, betul? Kawan ejek apa? Mak kau hijau, ayah kau hijau. Ada yang anggur. Kenapa ejek hijau-hijau tu? Okey. Tak apalah, macam-macam. Kita rasa kadang-kadang cikgu, ustaz tak sayang kita, betul? Cikgu tak suka kita. Alahai. Okey, subhanallah. Perasaan-perasaan semua ini, apa yang pernah kita rasa sepanjang hidup kita, Rasulullah dah rasa semua dah. Nabi dah rasa semua dah. Bila kita baca surah Wadduha ini, kalau kita faham maksud dia, kita akan cepat lega. Kita akan cepat tenang. Sebab surah Wadduha ini, Allah memujuk Nabi Muhammad ketika ini rasa tersisih, rasa sedih, rasa terbiar, rasa dah tak disukai, sedang dihina dan sebagainya. Okey, sebab itu Ustazah nak main sama-sama kita tengok maksud surah Wadduha. Okey, Wadduha apa maksud dia? Kuat-kuat sikit. Wadduha maksud dia demi waktu duha. Waw di sini kita panggil wawul qasam, betul tak? Iaitu waw sebagai tanda Allah bersumpah demi waktu duha. Kalau ustazah bersumpah lah, ustazah kata demi Allah, contoh ustazah, contoh saja ya, ustazah bersumpah apa-apa lah kan. Ustazah kata sekejap lagi Perdana Menteri Malaysia akan datang. Percaya tak ustazah cakap? Tak percaya ustazah? Ustazah kamu tak percaya? Berani pula. Memang tak logik pun, kan sibuk Perdana Menteri kita. Takkan program macam ni dia nak datang, betul kan? Ataupun dia tak sompek nak datang, dia ada banyak hal. Bukan dia tak nak, dia tak sempat. Walaupun ustazah bersumpah sekalipun, ustazah ni siapa? Manusia biasa. Tetapi yang bersumpah demi waktu duha ini Allah. Demi waktu duha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak mengukurkan sesuatu tak perlu sampai bersumpah kalau kita fikir. Sebab itu adalah kalamullah, kata-kata Allah dah kuat sangat dah. Tetapi bila Allah memulakan sesuatu dengan apa-apa sumpahan, dengan bersumpah, menunjukkan ada perkara besar yang Allah nak sampaikan. Dan waktu duha ini waktu yang sangat special kalau kita betul-betul fahami tafsir surah Wadduha.
Wadduha, demi waktu duha. Lagi, walaili idza saja, demi waktu malam. Allah bersumpah lagi berturut-turut. Demi waktu malam, idza saja maksud apa? Mula nak teka. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, demi waktu malam apabila dia gelap gelita. Bila keluar waktu duha, dia keluar daripada waktu malam yang gelap gelita, betul kan? Rasulullah dalam keadaan gelap gelita. Kita kalau gelap gelita, tiba-tiba tak ada elektrik, tak ada cahaya langsung, apa berlaku pada kita? Pertama, akan sesak nafas. Tak nampak apa-apa, padahal rumah tu luas. Tiba-tiba rasa tak cukup oksigen, padahal oksigen banyak. Sebab gelap sangat, bulan pun tak ada, apa-apa cahaya ada, gelap betul-betul, kita akan rasa gelap gelita, kita akan rasa sesak nafas. Sudah. Padahal dalam rumah, kita boleh berjalan langgar meja, betul tak? Langgar sofa sebab tak nampak, akan teraba-raba. Dan saat itu, kalau ada cahaya sikit, kita akan rasa lega sangat. Tiba-tiba ada cahaya, jumpa lampu, subhanallah, syukur. Kita akan sangat menghargai suluhan cahaya tersebut. Begitulah digambarkan Rasulullah dalam keadaan terputus hubungan dengan Allah, gelap gelita hidup Rasulullah. Tiba-tiba datang waktu duha, seumpama waktu duha datang cahaya, umpama waktu duha mengeluarkan cahaya daripada gelap gelita tadi. Cuba pejam mata kejap. Okey, pejam mata. Ni nama siapa yang depan sekali ni? Imran. Masya Allah, sama dengan nama anak Ustazah, Imran. Okey, Imran tutup mata. Okey, sekarang bangun. Okey, Imran, jangan buka mata Imran. Okey, Imran jalan, datang jumpa Ustazah kat depan ni. Okey, jalan. Okey, Imran duduk boleh? Jangan buka ya, jangan buka. Okey, subhanallah. Okey, Imran bangun balik dan duduk balik kat tempat tadi. Jangan buka, sikit pun tak boleh buka. Wah, subhanallah. Imran, Masya Allah. Okey, Imran buka sikit-sikit ke? Ada buka sikit-sikit tak? Ada. Imran aku ada. Sebab sampai sini ya, tapi nak sampai balik kat tempat tu bukan mudah. Tapi Imran dah rasa tu ada ni kan, Masya Allah. Berapa saat tadi? Tak sampai 1 minit tadi. Maksudnya pergi balik mungkin tak sampai 1 minit. Imran rasa tak macam susah hati bila gelap? Rasa susah hati kan? Allah beri kita nikmat melihat 60 tahun ibu-ibu sekalian. 70 tahun, 50 tahun. Kalau Allah tarik 1 minit, 2 minit, hidup kita dah gelap sangat. Tapi kita boleh hidup terputus dengan Allah kadang beberapa hari. Tak berhubung dengan Allah, semayang tak rasa apa-apa, tapi hidup tak rasa gelap, hidup macam biasa je. Rasulullah bila terputus hubungan dengan Allah terus rasa gelap. Okey, kita tengok lagi. Walaili idza saja. Sambungan lagi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa maksud dia? Ma wadda'aka rabbuka. Tidak, sekali-kali tidak. Ma wadda'aka, Allah membiarkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka, sesungguhnya kamu tidak dibiarkan oleh Tuhan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak membencimu. Sebab apa? Kan orang duk kata kepada Nabi Muhammad ketika itu, Tuhan telah tinggalkan Muhammad, Jibril pun dah tak datang, Allah dah benci dia, Tuhan dia pun dah benci dia. Lalu Allah memujuk Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak, kamu tidak dibiarkan oleh Tuhan kamu dan kamu juga tidak dibenci oleh Tuhan kamu. Hebat kan? Allah pujuk. Kalau kita dalam keadaan rasa dibenci oleh manusia, ingatlah ayat ni. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan kalau manusia pun benci kita, Allah tidak pernah membenci kita walaupun ketika itu kita buat maksiat. Bahkan Allah sangat mencintai hambanya apabila buat maksiat, buat dosa, lalu kembali kepada Allah bertaubat. Sebab Allah tahu kita lemah untuk melawan maksiat yang kita buat. Allahu Akbar, Allah sangat mencintai kita. Okey, sambung lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirata khairul laka minal ula.
Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada ula awal, iaitu dunia. Dunia datang dulu baru akhirat. Allah ingatkan, wahai Muhammad, sesungguhnya akhirat itu, yang akhir itu lebih utama daripada yang awal. Kita ibu-ibu, anak-anak sekalian, kamu kecil lagi ni, tapi makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, kita masa muda dulu banyak dosa, betul kan? Masa muda dulu tak tutup aurat, ibu-ibu sekalian. Masa zaman 40 tahun yang lepas, kamai lagi rambut macam-macam pesen. Baju mungkin pakai skirt, tak tahu laju macam mana. Ingat tak, kenang tak masa muda dulu? Hari ni bila nampak orang muda pakai seksi, kamai jeling. Tak ingat masa muda dulu macam mana. Tapi subhanallah, yang paling utama kita tengok saat akhir kita sekarang. Sebab apa? Kita tengok ramai lagi orang yang tua hari ini belum lagi balik kepada Allah. Tapi syukur sebab Allah melihat bagaimana kita berakhir. Dulu banyak maksiat, dulu banyak lawan suami, dulu banyak mengumpat. Tibalah masa kita nak ngadap Allah akhir-akhir ni, jaga sungguh-sungguh. Sebab itu kita nak kejar kepada husnul khatimah. Rajin-rajinlah solat duha sehingga capai 12 rakaat insya-Allah. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minta maaf tadi silap baris satu. Okey, sambungan lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sau, dan akan, wala saufa yu'ti, akan diberikan kepada kamu daripada Allah, fatarda, sehingga kamu rasa puas, kamu rasa redha dengan Allah. Apa yang Allah tahan kepada kita hari ni, Allah nak beri selepas itu. Allah kata selepas ini akan diberikan kepada kamu wahai Muhammad. Ditujukan juga kepada kita lah, sehingga kamu rasa puas. Kita ni rasa puas ni lepas kita dah kenyang sangat. Datang apa makanan pun kita rasa dah. Maksud dah tak nak dah. Sampai terlebih-lebih dah Allah bagi. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, sambungan lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid, bukankah kamu dijadikan yatim? Bukankah dahulu kamu yatim? Allah nak ingatkan Nabi semula. Kemudian kamu diberi perlindungan. Kita tahu Nabi lahirkan anak yatim, betul tak? Lepas itu siapa jaga Nabi? Sekejap, beberapa hari ibundanya lah. Kemudian dijaga pula oleh Halimatul Sa'diyah. Kemudian dijaga pula oleh mak dia sekejap. Lepas maknya meninggal, siapa pula jaga? Abdul Muttalib, datuknya jaga sampai umur 8 tahun, betul? Lepas Abu Muttalib meninggal, Abu Talib pula. Kita nampak Nabi Muhammad dijaga berganti-ganti. Hakikatnya yang jaga Nabi Muhammad siapa? Allah. Allah ya Hafiz, Allah ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengawasi. Tapi manusia tadi hanyalah perantaraan Allah sahaja. Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq, yang memberi cahaya. Ini kita nampak lampu ni kan beri cahaya terang, tapi hakikatnya Allah yang beri cahaya. Allah nak tarik anytime. Sebab Allah ya Nur, Allah yang memiliki cahaya dan Allah yang memberi cahaya. Walaupun kita kata elektrik yang bagi cahaya, tapi elektrik ini dijana daripada bumi, betul kan? Daripada alam yang Allah ciptakan. Okey, baiklah. Allah sebut dalam surah Duha tadi tu, kamu yatim dahulu dan aku jaga kamu melalui manusia-manusia yang menjaga sampai Nabi besar. Soalnya Allah nak recall balik Nabi Muhammad. Kamu tidak pernah dibiarkan. Sejak kamu lahir sampailah sekarang, kamu tak pernah dibiarkan. Allah sentiasa jaga Nabi Muhammad. Allah sentiasa jaga kita. Okey, sambungan lagi. Wa ammal yatima fala tanhar. Lagi. Wa ammas sa'ila. Saya dah keliru. Wa ammal yatima fala tanhar. Taqhar. Okey, wa ammas sa'ila fala tanhar. Maksud dia ialah, dan kepada orang-orang yang meminta. Wa ammas sa'ila, kepada mereka yang meminta-minta, fala tanhar, kamu jangan herdik. Kita, kalau kita ada orang minta tolong, kalau tak nak tolong, jangan herdik. Kau buatlah sendiri, jangan herdik. Ada orang minta pada kita, usahalah keras sikit. Ni malas ni, sebab tu lah hidup tak berubah. Kalau kita tak mampu nak beri apa-apa, jangan gantikan dengan ayat herdikan. Walaupun orang yang meminta tolong dengan kita berbentuk tenaga ataupun harta, kita tak mampu nak beri, jangan gantikan dengan herdikan.
dan sebaik-baiknya menunaikan keinginan. Allahu Akbar, subhanallah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi sebut, berpagi-pagi menunaikan hajat saudara lebih aku cintai ataupun lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat sunat 1000 rakaat. Maksudnya menunaikan hajat manusia lain yang meminta kepada kita, nilainya sangat tinggi di sisi Allah melebihi daripada solat sunat. Jangan pula sampai tak solat sunat, hari tu dah tolong orang, dan dah selesai dah hari ni. Solat sunat mesti dapat pahala yang lain, tetapi di situ Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang meminta-minta kepada kamu, jangan kamu herdik. Walaupun orang meminta tu malas ke, orang meminta itu suka minta, kerjanya meminta je, malah kerja dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey, lagi sambungan. Dah keliru kan? Kalau baca sekaligus tu kita ingat. Okey, sambungan daripada fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebenarnya dah habis dah. Tiba-tiba pergi belakang balik. Dan segala nikmat Allah, maka fahaddis, kamu wawarkan, kamu beritahu, bukan suruh bangga riak. Maksudnya ucapkanlah alhamdulillah, hitunglah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di situ kita lihat, kita faham sedikit maksud surah Ad-Duha. Selepas ini bila solat sunat duha, baca surah Wad-Duha, cuba bawa maksud sekali. Dan kalaupun kita dalam keadaan tak solat sekalipun, dalam keadaan kita sedang sedih, rasa orang tak hiraukan kita, suami tak hargai, anak pun tak nak balik, apa-apalah kan, rasa sedih kan acik-acik, baca surah Wad-Duha ni, baca dengan terjemahan. Masa tu kita akan rasa betapa Allah tidak pernah membiarkan kita, betapa Allah sangat dekat dengan kita dan sebagainya. Jadi kita nak masuk tajuk ni, tu mukadimah ya. Tapi masa saya pukul 10, tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Jadi insya-Allah kita nak bacakan beberapa kelebihan fadilat solat duha. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ataupun wasiat Rasulullah dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti. Maksudnya Nabi berwasiat 3 perkara jangan ditinggalkan sehinggalah meninggal dunia. Yang pertama iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Maksud 3 hari setiap bulan ni waktu bila? Kita panggil puasa hari putih, betul kan? Waktu-waktu di tengah, waktu bulan mengambang, hari putih kan. Kemudian solat duha, dan yang ketiga tidur dalam keadaan sudah mengerjakan solat witir. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri wasiat 3 perkara. Pertama apa dia? Puasa hari putih. Yang kedua solat duha. Yang ketiga sunat witir sebelum tidur. Kalau kita yakin untuk bangun tahajud, boleh kejut tengah malam ataupun hujung malam, kan malam tu start daripada solat tahajud, boleh start daripada pukul berapa? Start daripada sudah start daripada Isyak sampai subuh. 1/3 awal, betul tak? 2/3 awal, lepas Isyak tidur sekejap, bangun pukul 10 dah solat tahajud, boleh tak? Boleh. Lepas tu yang afdal tengah-tengah, 2/3 malam. Lepas tu 3/3 malam hujung. Kita banyak ambil yang mana ni? Yang hujung tu lah kan, bangun awal sikit. Bila nak sampai tahap yang tengah paling afdal. Sama juga solat duha, biasa dapat awal dengan hujung, dan nak habis barulah kocok-kocok nak solat. Nak dapat tengah-tengah tu payah. Sebab itu yang tengah ni yang paling payah, yang paling afdal. Masya Allah. Jadi bila kita tengok disebutkan di sini, dan dalam keadaan mengerjakan solat witir. Masya Allah. Okey, hadis yang seterusnya, nilaian sedekah bagi seluruh sendi tubuh manusia. Daripada Buraidah bahawa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada diri manusia terdapat 363. Ada riwayat kata 360 ruas tulang. Sendi. Kita ada sendi yang besar-besar sikit je. 1, 2 sendi tulang. Faham ya? Tetapi termasuk yang kecil-kecil lebih kurang dalam 360 sendi. Masya Allah. Sekarang sendi kita semua berfungsi. Bayangkan kalau sendi tak berfungsi, lembek, kita dah rasa perbezaan dia, sakit dan sebagainya. Okey. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu? Nabi kata, ia memiliki kewajipan bersedekah atas setiap ruas sendi tersebut. Kena bersedekah di atas sendi setiap sendi. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, menyingkirkan, sama ada kamu menyingkirkan apa-apa dari jalanan. Jika engkau belum mampu, 2 rakaat solat duha sudah memadai untuk mewakili segala kewajipan bersedekah. Selain itu, solat duha juga adalah sedekah yang setanding dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dakwah, mencegah kemungkaran dan sebagainya. Ada banyak ursi hadis Nabi ni, tapi antaranya Nabi sebut begini, untuk menggantikan, menunjukkan rasa syukur di atas setiap ruas sendi kita ini, maka kamu dikehendaki bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil yang kita sebut tadi, ataupun kamu menghilangkan apa-apa yang menyekat di laluan. Maksudnya ada pokok jatuh ke apa ke kan, kita pun menghilangkan laluan di jalanan. Ataupun kamu melakukan mencegah kemungkaran, ataupun kamu melakukan yang ma'ruf. Namun Nabi sebut di hujungnya, cukuplah untuk menggantikan semua itu menunaikan solat duha 2 rakaat. Masya Allah. Jadi kita setiap pagi sebagai tanda syukur kepada Allah, kurniaan setiap sendi ruas ini, solatlah sunat 2 rakaat. Dan Allah pun berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Mudah-mudahan kita semakin sihat, semakin kuat, insya-Allah. Okey, hadis yang terakhir yang saya nak bacakan, iaitu subhanallah yang disebutkan tadi. Bagi golongan yang rajin menunaikan solat duha akan dibangunkan sebuah rumah. Itu bukan hadis. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat sunat duha sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan sebuah rumah ataupun istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Seterusnya Nabi ada bersabda, wahai anak Adam, ini sabda Nabi, sabda hadis kudusi. Wahai anak Adam, janganlah kamu rasa lemah untuk beribadah kepadaku dengan cara mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Masya Allah. Jadi ada banyak lagi hadis-hadis Nabi tentang kelebihan solat sunat duha. Bagi kamu yang belajar, cubalah beramal dan istiqamah dengan solat sunat duha. Samalah kita semua. InsyaAllah ia sangat membantu dalam proses kamu belajar. Allah akan mudahkan kamu faham apa yang guru ajar. Allah akan mudahkan kamu hafal Al-Quran. Allah akan temukan kamu dengan guru-guru yang tepat, kawan-kawan yang tepat, untuk kita jadi manusia yang hebat di sisi Allah, insya-Allah. Dan para ibu sekalian, solat duha ini bagi kita dengan umur-umur kita sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Dah berapa lama Allah beri kita kurniaan berupa tubuh badan yang sehat dan sebagainya, rizki Allah yang banyak dan sebagainya. Kalau pengalaman saya lah, bukan pengalaman saya solat duha ya, pengalaman saya dulu saya di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, bila orang yang datang mengadu tentang masalah anak, masalah rizki, masalah jodoh, masalah duit, masalah apa-apa, antaranya saya gunakan beberapa masa tempoh untuk runding cara tu, saya terangkan tentang kelebihan solat duha. Tapi kita jelaskan dulu, tujuan utama solat duha adalah kerana Allah, nak dekat dengan Allah. Bahkan ada ulama melarang untuk kita mewawarkan, membesarkan fadilat lebih daripada solat tu sendiri. Sebab apa? Kita buat pun amal soleh apa pun, istighfar ke, selawat ke, tasbih ke apa pun, bila dekat dengan Allah, tujuan dekat dengan Allah, sudah tentu Allah akan beri apa-apa yang kita nak. Kita faham mudah macam tu je. Tapi kalau kita cakap, bila orang tanya, "Acik, macam mana acik? Murah sangat rezeki. Solat duha lah." Contoh kita sebut macam tu. Anak semua cerdik. Acik apa rahsia? Baca Yasin jangan tinggal setiap malam. Seolahnya kita meletakkan bukan Allah yang beri.
Tapi seolahnya kita membesarkan ibadah yang dibuat tu. Kita bimbang ada syirik khafi di situ. Lepas orang tu pun buat menjadi. Ukuran apa yang kita buat itu dapat berserta dengan redha Allah, mesti ada ukurannya. Ada orang jumpa Ustazah, memang berkesanlah solat duha. Saya buat solat duha seminggu Ustazah, saya dapat sale menjunam naik banyak Ustazah, rezeki banyak. Orang yang bercakap tu aurat tak tutup, pakai seksi. Saya pun slow-slow saya kata, puan, saya nak cakap sikit, saya minta maaf. Puan solat duha kerana Allah ke kerana nak rezeki? Nak rezeki Allah. Saya solat kerana Allah Ustazah, niat saya kerana Allah. Saya sudahi benda ni supaya kita tak keliru buat satu amalan. Saya kata minta maaf, kalau puan buat kerana Allah, puan akan tinggalkan dulu apa yang Allah benci. Solat sunat duha ni, solat sunat yang bukan wajib. Yang wajib solat fardu. Bahkan doa yang paling makbul adalah lepas solat fardu ya. Tapi kita pula beria doa lepas solat duha. Panjang, hafal. Tapi solat fardu kita tak jaga. Sedangkan hadis Nabi, antara waktu yang Allah sangat suka hamba-Nya meminta adalah setiap kali lepas solat fardu. Tapi kita tak jaga doa selepas solat fardu. Saya cakap elok-elok dekat puan tu, puan saya minta maaf kalau puan kecil hati apa yang saya nak cakap. Kita bimbang apa yang puan dapat, sale tiba-tiba naik, tiba-tiba bisnes menjadi, rezeki yang tak disangka-sangka dapat, tapi puan dapat dengan kemarahan dan kemurkaan Allah. Apa maksud Ustazah? Saya bukan nak menilai hati puan, tidak. Tetapi pada zahirnya puan, apa yang puan pakai ini cara pemakaian yang Allah tak suka. Jadi kalau puan betul makin dekat dengan Allah melalui salat duha, puan sudah mula meninggalkan apa yang Allah tidak suka dan buat apa yang Allah suka. Jadi kaya ukurnya kita, anak-anak, ibu-ibu sekalian, kita buat satu ibadah, satu amalan istighfar contohnya. Ramai mana orang yang jumpa saya, Ustazah, Alhamdulillah berkesan saya buat istighfar 1000 kali macam Ustazah cakap. Berkesan sangat, masalah saya settle satu-satu. Rizki yang tak disangka-sangka. Sebab itu janji Allah melalui hadis Nabi. Barang siapa yang melazimi istighfar akan diberi jalan keluar setiap kesulitan. Akan diberi rizki yang tak disangka-sangka. Akan diberi kegembiraan di setiap duka cita. Dia kata berkesan nak Ustazah. Tapi dah masa sama, dia tidak tutup aurat dengan sempurna lagi. Sama ada pakai ketat, ataupun pakai singkat, ataupun apa-apalah kalau wanita lah. Saya pun tegur juga kalau datang jumpa depan-depan, minta maaf puan, saya nak cakap sikit. Puan istighfar, maksud istighfar puan faham tak? Yelah saya mohon ampun dengan Allah. Astaghfirullah, mohon ampun dengan Allah. Kalau betul puan istighfar mohon ampun dengan Allah, puan tak pakai pakaian macam ni puan. Saya bukan hina orang yang tak tutup aurat, jangan salah faham ya. Sebab bila Allah datangkan depan saya dapat tegur, saya guna kesempatan tu tegur. Apa maksud Ustazah? Saya tanya dia, kalau puan nak jaga hati mak, puan buat tak apa yang mak tak suka? Saya tak buatlah Ustazah sebab nak jaga hati dia. Jadi kalau puan nak jaga Allah, tak nak biar Allah marah, puan kena buat apa yang Allah suka. Apa dia? Istighfar puan mohon ampun, puan kena buktikan dengan perbuatan, bukan lidah saja. Mohon ampun, tapi tak buat apa yang Allah suruh. InsyaAllah puan akan terima rizki tu daripada Allah dengan cara kasih sayang Allah, bukan kemarahan Allah. Sebab apa? Allah tidak heran sedikit pun nak beri apa pun pada manusia. Sebab dalam hadis Nabi sebutkan, Nabi gambarkan berat dunia ni bagi pandangan Allah tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Maksudnya Allah beri banyak mana pun kekayaan, Allah tak heran pun. Sebab itu kadang Allah tahan dunia daripada kita ibu-ibu sekalian. Sebab apa? Dunia bagi Allah tak ada nilai sedikit pun. Allah nak bagi kita bahagian akhirat. Allah nak bagi kita syurganya. Sebab itu Allah tak bagi dunia. Allah nak bagi dunia pada orang bukan Islam, orang musyrik pun Allah boleh bagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita solat duha bukan kerana fadilat, bukan kerana nak kejar dunia, tetapi kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu jaga Allah, jaga hubungan dengan Allah, buat amalan kerana Allah, nak dekat dengan Allah, Allah akan jaga kamu. Nabi kata, "Ihfazillaha tajidhu tujahaka."
Kamu jaga hubungan dengan Allah melalui solat duha, baca Quran, zikir dan sebagainya, semua amal-amal yang baik. Kamu akan dapati Allah berada depan kamu. Maksudnya Allah sangat dekat dengan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu perlukan sesuatu, nak minta sesuatu, minta saja dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong saja dengan Allah. Ini kelebihan orang mukmin beriman yang melazimi solat duha, melazimi istighfar dan semua amal soleh. Allah sentiasa ada dekat dengan dia, insya-Allah. Saya kira sekadar itulah kuliah pada pagi ini. Waktu pun dah lebih, dah 10 minit. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat iktibar, dapat semangat untuk istiqamah solat sunat duha. Antara ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang yang beriman, dia tidak tinggalkan solat duha. Kalau kita nak digelar, nak ada ciri-ciri orang yang beriman, istiqamahlah dengan solat duha. Di antara solat yang tidak pernah ditinggalkan, ataupun maksudnya hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak penganjur. InsyaAllah di sini kita bertemu. Mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.